Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam sesi live pada hari ini 5 Julai 2019. Okay. Seperti mana yang diberitahu, pada hari ini kita akan membincangkan topik How to Study in Australia. So, yang baru tengok, selamat datang. Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. So kita teruskan je lah kita punya slot pada pagi ni dengan topik How to Study in Australia. So basically untuk cara untuk kita study dekat Australia ni, dia bergantung kepada beberapa faktor utama. Okey, sebelum tu seandainya ada soalan atau pertanyaan, drop je. InsyaAllah kita akan jawablah selepas selesai kita punya sesi perbincangan pada hari ini. So, kita straight to the point. Dan sebelum tu juga, kita nak pesan macam biasa, macam minggu lepas, kita buat kontes sikit. Untuk yang like atau share kita punya FB Live ni sebanyak 3 kali, dekat mana-mana tak kisah, dapat join kita punya kontes duit raya. Sekejap, ada lagi tak? Ada lagi 3 sampul. Ada lagi 3 sampul nak bagi. Mungkin hari ni 1, minggu depan 1 dan minggu depan lagi 1. So ada 3 lagi. So share kita punya video 3 kali dekat mana-mana, dan nanti pukul 2 kita akan announce dekat kita punya page StudyNet Malaysia. Okey, baik. Kita terus dengan kita punya topik How to Study in Australia. Kebanyakan inilah soalan yang selalu ditanya kepada kita, bagaimana cara kita nak study in Australia. So, basically first kita mesti tahu course dan education provider lah yang kita nak study. So means kalau kat sana kita panggil education provider tu, kalau kat Malaysia kita panggil university ataupun college. Kalau kat sana education provider nama dia. So sebelum kita ambil keputusan untuk sambung belajar ke Australia, kita mesti tahu ada 1, 2, 3, 4 poin utama untuk kita buat assessment lah sebelum kita nak further study kat sana. Pertamanya, kita mesti tahu kalau dekat Australia dia ada, kita kena follow dia punya Australia Education Framework. Education Framework ni contohnya kalau kita daripada kena start daripada CJ, diploma, advanced diploma, bachelor, master dan PhD. Dia tak boleh. Kalau kita dah ambil diploma, kita nak ambil diploma lagi. So dia kena upgrade. Itu jika kita dah berada dekat Australia. So kalau kita masih dekat Malaysia, kita nak study, kita ada diploma, tak ada masalah. Kita nak ambil diploma lagi dekat sana. Faham? So tak ada masalah. Kita still boleh ambil diploma lagi. Unless kalau kita dah dekat sana, kita nak double diploma, tak boleh. Dia mesti kena menaik dia punya daripada diploma, mesti pergi kepada ijazah, bachelor, master dan PhD. So pertanyaan banyak mengenai apa yang perlu tahu untuk assessment kita nak sambung belajar dekat Australia. Pertamanya, mesti kita follow dia punya requirement lah. Setiap level of study tu dia ada requirement dia. Misal contoh, English proficiency. English proficiency ni tahap penguasaan English lah. So untuk peringkat CJ diploma, mesti score untuk IELTS ataupun PTE score overall 5.5 and above. So dia ada 4 section, reading, listening, writing, apa lagi tu tak ingat dah. 4 ni mesti score overall dia 5.5. So untuk bachelor, mesti overall dia punya 6.0, and then master dan PhD ke atas 7.0 and above. Tapi ada selected course macam medical punya course, dia mesti score minimum overall 7.0 and above. Termasuk juga kalau nak ambil nursing kat sana.
Okey, itu yang pertama, English requirement ataupun English proficiency. Yang kedua, mesti kita ada financial capability. So kalau financial capability ni kita mesti tahu kita punya kewangan tu mesti cukup untuk support kita punya the whole study, living cost dan juga tuition fees kat sana lah. So roughly generally untuk normal rate lah, orang kata secara purata anggaran dia, kalau untuk yuran pengajian dekat Australia bagi peringkat CJ dan diploma, anggaran dia lebih kurang dalam Audi 6,000 ke atas setahun. Kalau untuk peringkat ijazah bachelor, lebih kurang $25,000 setahun. Untuk master by research ataupun by coursework, dalam lebih kurang 40,000 ke atas. Dan kalau untuk PhD pula, lebih kurang 45,000 ke atas. Itu yang nombor 2 lah, financial capability. Yang ketiga, kita kena tengok juga previous education background dan qualification. Let's say kalau dekat Malaysia baru habis SPM ataupun last dia punya education dia SPM, pergi Australia dia boleh ambil CJ, dia boleh ambil diploma dahulu. Dia tak boleh pergi lompat daripada SPM terus nak masuk nak ambil degree, tak boleh. So dia still kena ikut flow dia punya framework itulah, education framework. So kalau kita dah SPM kat Malaysia, kita boleh sambung peringkat CJ, diploma dan ke atas lah lepas tu. So tak boleh lompat lah. So tapi kalau kita dah ada diploma dekat Malaysia, kita nak pergi Australia nak ambil diploma lagi, tak ada masalah. Andai kata kita ada degree sekalipun, kita nak ambil lagi diploma kat sana pun tak ada masalah. Sebab education Malaysia dengan education Australia dia berbeza. Daripada segi cost structure, daripada segi dia punya bahan-bahan belajar dekat sana lah, memang tak sama. So tak ada masalah kalau nak ambil. Okay, dah ramai tengok, terima kasih. Kalau boleh share lah kita punya live ni, untuk kita spread the good information kepada kawan-kawan kita. Mana tahu ada di antara kawan-kawan kita berminat nak sama belajar ke Australia tapi tak tahu cara bagaimana nak mula. So insyaAllah dengan bantuan sama-sama kita share, spread this FB Live ni, kita dapat bantu kawan-kawan kita, InsyaAllah. So itu yang nombor 3 lah. Yang nombor 4-nya bergantung kepada age ataupun umur. Umur memainkan peranan untuk kita sambung belajar kat sana. Dan umur tu mesti relevan dan realistik. Misal contoh sekarang ni umur kita 25 tahun, nak ambil CJ ataupun diploma kat sana, still orang kata realistik. Tapi kalau umur dah 45 tahun, tiba-tiba nak ambil diploma, so it look like macam something yang suspicious lah, especially untuk kelulusan visa nanti. So age tu main peranan, so kena realistik. Kalau umur kita dah 45 tahun tu, dia dah tahap-tahap yang kita kena pergi lagi tinggi. Misal contoh boleh ambil master ataupun PhD lah. Tapi kalau nak go pada CJ diploma, dia tak realistik. Dan totally kita tak boleh nak ambil sebab as a considered mature student, dia tak boleh macam tu. So roughly lah kita bagi tahu, kalau untuk umur below 30 tahun ni, most probably untuk peringkat CJ dan diploma tak ada masalah. Kalau untuk below 40 tahun, ambil bachelor dan master. Kalau untuk PhD ni dia boleh pergi ke 45 tahun ke atas lah. Okay, so kalau umur 31 boleh ke? Umur 31 tak ada masalah. Sebenarnya umur tu tak ada masalah. Cumanya kita kena tengok kebergantungan dia kepada course yang kita nak ambil tu, level of study tu. Dia mesti mesti relevan lah. Takkanlah umur 45 tahun nak ambil diploma. So it's look like suspicious. Mungkin kalau bahagian immigration department punya side, sebelum diluluskan visa tu, dia akan banyak question. Kenapa umur 45 tahun baru nak sambung belajar? So banyaklah dia punya tu. So benda-benda macam ni memang kita sangat jagalah
Sebab kita nak make sure kan setiap application yang kita applykan untuk sambung belajar dekat sana untuk student kita tu approve. Basically kita tak ada lagi bermasalah setakat ni lah, sebab kita sangat particular in term of dia punya requirement, visa requirement. Okay, so lepas kita tahu empat benda ni lah yang tadi tu, saya ulang lagi sekali. Untuk English proficiency, untuk financial capability, previous education background dan qualification, and then age restriction. So empat benda ni kalau kita dah tahu, dah access dia, so tak ada masalah. So kalau kita next, kita akan tanya student mana dia nak belajar dengan future aiming dia. Macam next, kalau dia sambung belajar, sekarang sambung belajar ni apa benefitnya kepada dia? Apa kalau macam contoh dia ambil business, bila dia balik Malaysia, apa intention dia? Adakah nak buka bisnes? Adakah dia nak jadi pensyarah bisnes? Atau dia nak jadi apa-apa? Apa-apa je lah untuk dia punya ni. So, sebab sebelum kita buat apa-apa placement ataupun application kepada university, mesti kena letakkan SOP. SOP ni ataupun kita panggil juga GTE, Genuine Temporary Interest, ataupun SOP, Statement of Purpose. Sebab apa you choose this course? Sebab apa? College ataupun universiti akan tanya, kenapa dekat negara you tak ada course ni? So, mesti tahu sebab apa kita ambil course ni, apa future kita dapat lepas ambil course ni. Okay, so kita akan tanya juga student location yang dia nak belajar. Sebab dekat Australia ni dia besar, dia banyak, dia ada territory dia ada Melbourne, dia ada Queensland, dia ada New South Wales, dia ada Victoria, Western. So kita tanyalah mana yang nak. And then depends juga kepada student tu sendiri, adakah dia nak dekat dengan city ataupun dekat jauh sikit daripada city. It depends. So course selection, course selection juga ni main peranan bila mana kita akan based on dia punya result SPM lah basically. Kalau tak ada, kalau SPM ataupun diploma, basically dua ni je lah, SPM ataupun diploma. Degree ni biasanya jarang-jarang. So kalau untuk SPM, kalau siapa nak sambung belajar menggunakan SPM, dia punya last previous education dia, kita akan tengok dia punya subjek dia ambil, adakah dia science stream ke, dia sastra ke, ataupun apa account. Sebab kita akan match dengan dia punya mana kita nak buat placement tu. Sebab dia tak boleh main masuk je. Kalau minat nursing tapi tak pernah ambil science stream, memang totally tak boleh masuk dekat sana. Sebab Australia punya education ni dia lain sikit. Dia tak sama macam Malaysia. So kalau kita lepas SPM, mana-mana je kita boleh pergi kepada nak ambil nursing apa-apa kan. Tapi dekat Australia tak boleh. Dia totally, sebab kita akan kira GPA, grade point average. Daripada grade point average tu baru kita boleh tahu student ni layak ataupun tak untuk ambil course tu. Sebab kadang-kadang minat tu ada tapi kelayakan pula tak ada. So kita akan tengok lah, kita akan buat assessment dulu. So kalau bercakap bila banyak inquiry yang masuk, boleh ke saya nak belajar tapi saya tak tahu English, macam English saya 50-50 ataupun saya tak pandai. Okay, kat sini dia ada a few option lah. Sebab tu macam saya cakap tadi, English proficiency tu adalah penting. Mesti tahu, bukan mesti tahu, mesti ada English proficiency tu. So andai kata tak ada, memang tak reti, memang tak pandai, memang macam biasa-biasa je lah. Sebab Malaysia ni kan kita guna Malay language, bukan English language. So option yang ada untuk student yang betul-betul nak sambung belajar ke sana tapi nak start from the bottom, which is dia start dengan English course, tak ada masalah, boleh. English course pula dia terbahagi kepada beberapa jenis, general English ataupun untuk study purpose. Tapi basically kalau untuk English course dekat Australia ni dia mahal sikit. Sebab ramai kata di negara orang putih, kenapa dia punya English course mahal?
tu susah nak jawab. Sebab sememangnya English course kat sana dia mahal sikit dan kelas dia agak full lah. Seminggu tu setiap hari dia akan ada kelas. So dia tak boleh lari dan dia punya bayaran lebih tinggi. Tapi kiranya boleh belajar lah daripada situ English tu. So English course tak ada masalah. Kalau tak pandai English, pergi ke kelas English dulu sebelum further study untuk macam diploma ataupun CJ dan ke atas lah. Tapi kalau untuk sambung master, sambung degree, master, PhD, English tu mesti dah kena power, mesti dah score tinggi. Untuk PTE score ataupun IELTS score lah. Dia tak boleh macam biasa-biasa, sebab tu dah kita namakan dia higher education. Kalau macam yang tadi tu untuk peringkat sijil, diploma ataupun advanced diploma, kita panggil vocational sector. So dia still boleh negotiate lagi lah untuk English proficiency tu. So boleh pergi kelas English dulu, lepas pass dia punya test English tu, baru boleh further study. Okay, insyaAllah rasanya dah cukup untuk hari ni punya slot lah, how to study in Australia. So kita ulang lagi sekali supaya ada yang tertinggal kat belakang tu, yang baru masuk. So kita akan buat assessment dulu sebelum pilih ataupun masuk untuk belajar ke sana. First thing first, mesti tahu English proficiency, ada level dia, peringkat CJ, diploma, bachelor, master, PhD. Yang kedua, financial capability. Yang ketiga, previous education background dan qualification. Dan age pun main peranan. So kita baca soalan. So muat boleh accept tak untuk waive English requirement. So banyak juga soalan macam ni. Muat tu Malaysia University English Test, totally kita tak boleh pakai dekat sana sebab difference. Macam saya cakap sebelum ni, kita punya course structure Australian dengan Malaysia sangat different. So muat totally kita tak boleh pakai. Tapi some institution dia accept 1119. Yang apa, SPM punya apa dia, sekejap saya cari apa ni, yang macam apa tu, GCE ordinary. Yep. Yang macam ni. Yang ni. Yang ini some college dia boleh accept lah, some institution. Tapi saya rasanya start 1 Julai baru-baru ni, semua dah kena guna PTE score ataupun IELTS untuk English proficiency punya ni lah. Okey, ada lagi soalan, kita tengok ke atas. Sekejap, salah. Okey, Tuan Zahari Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak saya sedang belajar di UIA, so boleh ke sambung ke University Australia? Boleh Tuan Zahari, tak ada masalah, boleh sambung. Tengoklah dia ambil course apa sekarang ni, dan universiti mana yang dia berminat. Sebab currently kita ada scholarship daripada beberapa universiti lah, tapi kita kena go through dia punya result dulu, baru kita boleh buat ni, apa tu, buat placement lah. So Maria Alina dah tadi. Okay, ada scholarship. Scholarship tu ada, insyaAllah. Cumanya beza scholarship yang diberi daripada universiti dengan Malaysia ni dia tak sama. Maksudnya kalau Malaysia ni, kalau MARA ataupun JPA dia bagi penuh. Tapi kalau dekat sana, dekat Australia, dia tak ada yang penuh. Dia macam bagi, kata by percent lah. Ada 10 ke 25%. Depends on university lah. Currently yang paling bagus, dia bagi $10,000 setahun. Dia punya apa, scholarship tu paling tinggi lah. Okay, Wan Zalini, salam Jumaat. Okay, kita tengok Sis Mimi nak juga sambung belajar. Boleh sambung belajar. Okay, insyaAllah macam hari ni sis tak dapat panjang sangat untuk sesi live hari ni, sebab ada lagi a few thing nak kena buat. Sangat sibuk sikit hari ni. Tapi insyaAllah kita, andai kata ada soalan atau ada pertanyaan, boleh drop
komen dekat kita punya FB Live ni, ataupun boleh messenger dekat kita punya official page StudyNet Malaysia. Dan jangan lupa kita punya duit raya ada lagi 3. Minggu lepas dah dapat 1 dari Sifon. So kita ada lagi 3. So macam mana nak menang kita punya duit raya? Dengan syarat 3 kali share kita punya FB Live ni. And then pemenang akan diumumkan dekat kita punya page StudyNet Malaysia. So insyaAllah rasanya cukup setakat tu pada hari ini. Dapat buat setengah jam je berkenaan dengan how to study in Australia. Sebenarnya dia banyak lagi kita nak berkongsi, kita banyak lagi untuk bercerita, tapi masa tak sempat hari ni. Ada lagi a few things kita nak kena settlekan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi akan datang. Kalau boleh minta tolong sama-sama share kita punya FB Live ni supaya kita boleh spread the good information to others, and then kita dapat bantu kawan-kawan kita ataupun adik-beradik ataupun saudara mara yang berminat nak sama belajar ke Australia ni. So at least adalah gambaran mana guidance kita boleh rujuk, insyaAllah. So last but not least, kita nak minta maaf andai kata ada tersalah bicara ataupun terlebih ataupun tergurus yang mana-mana yang tak kena. So minta maaf, ampun maaf dipinta. Seandainya ada soalan atau pertanyaan boleh drop kita dekat kita punya FB page Malaysia StudyNet Malaysia. Dan rasanya cukup setakat tu. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam waktu yang sama dengan topik yang berbeza, dan kita lebih fokus kepada Australia lah untuk membincangkan cara-cara untuk Australia. So insyaAllah kita akan mengupas pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan Australia. So insyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Yang baik datang daripada dia, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Itu saja. So jangan lupa like kita punya page dan share kita punya FB Live ni untuk dapat duit raya. So insyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.